Down, down, down the road, down the witch's road. Alright. Dalam video kali ini merupakan spoiler review untuk Agatha All Along yang dah pun melabuhkan tirainya. There's a lot of thing yang kita boleh bincangkan lah untuk series Agatha All Along ni. Best ke tidak, what's next untuk projek ni dan sebagainya lah. Okay, so without being said, let's jom. So, hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Phoenix Vision YouTube channel di mana kita bahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pop culture. And thank you very much kepada korang semua Marvel fans yang kembali ke dalam YouTube channel ni. And thank you for the subs. Thank you juga kepada korang semua yang mungkin macam baru-baru pergi dalam correct plot Phoenix Vision ni. Tapi tak apa pun sebab korang datang ke sini, thank you very much. Tapi kita nak bual pasal apa? Basically kita nak bual pasal Agatha All Along lah, secara menyeluruh apa yang terjadi. Adakah aku suka series ni ke tidak? Of course aku suka. Aku suka gila Agatha All Along. Yes, ada kekurangan untuk series ni, beberapa kekurangan. But aku bagi rating untuk series ni 9/10 bintang. Sebab apa? Sebabnya kebanyakan apa yang terjadi di dalam episod-episod Agatha All Along ni, diorang give the justice to the character. Especially siapa? Especially kepada Agatha dan juga Billy Kaplan itu sendirilah. Aku memang respect gila. Dan not gonna lie, Lady Death yang mana kalau ikutkannya dia merupakan satu karakter yang besar dalam Marvel Comics dan dia muncul dalam series yang kecil macam gini, it's a huge deal tau. Tapi the showrunner, orang yang buat cerita ni, manage untuk tidak menghampakan fans berkaitan dengan karakter Lady Death, Mistress of Death ataupun Rio Vidal, lakonan daripada Aubrey Plaza. Aku suka. Dan even witches yang ada dekat dalam perjalanan ni, Lilia, Alice ke ataupun Jennifer Kale, basically aku bagi tahu awal-awal dulu, aku tak tahu menahu karakter-karakter witch ni yang terjadi dalam Marvel Comics. And thank you kepada Amber, mereka witches ni kan, dia orang tidak dapat spotlight yang besar. Basically kalau dah muncul dalam komik, dia macam one and off punya projek, lepas tu orang lupa. Okay, tapi dalam series ni dia buatkan setiap karakter itu menjadi penting. Okay, aku bagi satu contoh lah. One of the moment yang aku suka, of course dalam series ni ada banyak momen-momen yang disukai orang lah. Contoh macam Billy finally confront dengan Agatha kan, sebab Agatha bully dia kan. So dia macam, aku ni anak Scarlet Witch apa semua bla 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 kan. Ada banyak lagi, Lady Death lawan dengan Agatha, Billy masuk campur, there's a lot of stuff. Tapi one of the singular moment yang aku suka is dalam episod yang ke-8 aku rasa. Ya, episod ke-8. Bila mana Alice yang dah mati dalam episod yang lepas tu kan, Alice mati ditembak oleh Agatha. Agatha serap kuasa dia sampai dia kering macam kismis tu kan. Dia bangun daripada kematian tau. Lepas tu macam, aku mati dah ke? Tu je ke? Aku baru dapat power aku. Aku baru nak mulakan perjalanan aku kan. Lepas tu Lady Death tanya dia, kau protection wish kan? Yalah, aku protection wish. Habis tu kau mati selamatkan orang. Okay tu. Aku macam, damn, semudah tu kau bagi skrip. Dan aku macam, that's showing us, kita ni sebagai seorang penonton, casual audience untuk Marvel punya comic book series ataupun movie ni, that's it. Itu perjalanan hidup kau. Kau dah mati dalam menjalankan apa yang kau inginkan. Simple, tapi sampai dia punya message berkaitan dengan death, bawa karakter ni ke alam kematian dan sebagainya. Aku suka gila moment tu. Not to forget, dalam video yang lepas untuk correct plot Agatha All Along, episod di mana kita buat macam teori lah kira kan, episod 8 dan juga 9, teori tu jadi betul. Aku suka bila cakap, aku suka buat teori yang bodoh, yang aku refer komik, aku refer dengan series tersebut, movie ke, and kita try untuk construct apa the best way untuk deliver this story tau. Which is dalam video yang lepas aku buat teori tu macam, okay, I think
benda ni memang fake. Kan? Last kali bila dia tunjuk memang fake betul-betul. Memang Billy yang buat semua benda ni. Sebabnya itu yang berada dalam pemikiran dia lah. Basically dia fikir macam Agatha je the only survivor of the Witches Road dan sebagainya. Tapi best juga tau dekat finale dia. Bila fikir-fikir balik kan, sebenarnya Witches Road tu wujud je. Tapi Witches Road itu dimomokkan oleh orang saban tahun tau. Maksudnya daripada era contoh 50-an, 60-an, 70-an, 80-an sampailah era 2000, benda tu dimomokkan oleh warga net. You know what I'm saying? Macam, dan Billy percaya dengan that idea of the Witches Road. Sedangkan the original of the Witches Road adalah hanya perjalanan di antara Agatha dan juga Nicholas Crash. Down the road, down the windy road. Bukannya down the Witches Road. Jadi bila dia bawakan cerita tu, masa Agatha dengan Nicholas tu kan, dia bawa cerita tu macam, oh macam mana kau tahu ada Witches Road ni apa semua kan. Agatha play the story. Gempak bangang. Sebenarnya aku ada baca macam dekat Twitter apa semua, ada yang cakap macam, oh ni bukan Agatha all along, this is Billy all along. Indeed, aku setuju yang The Witches Road yang betul ini diciptakan oleh Billy Kaplan tu. But tak boleh deny The Witches Road yang sebenar ada tau. Tapi hanyalah perjalanan di antara Agatha dan juga Nicholas Crash. So ini bukan cerita pasal Billy all along. Memang Billy nampak dia punya impact tu besar dalam series ni, tapi it also menekankan karakter utama dalam cerita ni, iaitu Agatha. Macam mana The Witches Road itu tercipta pada mula-mulanya, the original of The Witches Road, berkaitan dengan Agatha dan juga anaknya. And yes, aku agree, mungkin some of you akan cakap episod ke-9 tu apa benda kau bagi flashback dekat penghujung series. Sepatutnya kau letak dekat episod 8, episod 8 tu kau letak kat episod 9. Yes, aku definitely agree dengan benda tu. But also kalau benda tu satu kesilapan kepada showrunner lah. Sepatutnya dia letak kat episod 8 dan pergi kepada episod 9 di mana Billy, Agatha dan juga Death berlawan tu kan. Sepatutnya dia buat macam tu. Tapi aku hargai sangat-sangat episod ke-9 tu di mana ditunjukkan Nicholas Crash dan juga Agatha tu lah kan. Walaupun actually kita tak tahu siapa bapa kepada Nicholas Crash ni. But my theory is aku rasa Lady Death tu sendiri kot. Tak tahu lah betul ke tak. Ni macam, aku tak tahu benda ni ada dalam komik ke tak. But Mistress of Death ataupun Lady Death ni, dia sama juga macam Ouroboros tau. Dia resemblance the idea of the death and the rebirth tau. Dan teori ni ada bincang dengan Amber juga pasal benda ni. Oh ya, aku glad juga teori Amber betul. Macam dalam live 2 minggu lepas tak silap aku lah. Kita orang buat teori lah macam apa yang akan jadi dekat finale nanti kan. So aku basically throw the idea lah, di mana mungkin Billy yang buat hacks semua benda ni kan. Dan Amber cakap, oh aku rasa mungkin Agatha akan mati, lepas tu dia jadi hantu. Tiba jadi hantu betul siap. Aku suka berteori dengan apa ni, Amber lah. Okay, pasal Billy kan buat hacks tu, kenapa aku boleh rasa macam nak buat teori macam tu? Sebab apa lagi jalannya? Apa lagi jalannya untuk sampaikan satu cerita yang mana anak kepada Scarlet Witch ada dalam cerita ni? Basically kau ikut macam mak kau je lah. Create the drama, create the tension. Same goes to kepada apa yang jadi dalam komik. Kalau tak terjadinya House of M, benda-benda mengarut macam tu, semua drama daripada Wanda tu sendiri. And surprisingly, anak dia pun ikut jejak sama macam mak dia. That's how good this series tau. Dan the idea of Billy Kaplan ni sebenarnya, aku pun dah cakap dalam video-video lepas, dia ni ditakdirkan untuk menjadi satu sort of macam cosmic entities yang dikenali sebagai Demiurge, which is sangat besar juga dalam Marvel Comics. Dan mengetahui that karakter yang besar dalam komik ada dalam series is also good tau sebenarnya. Dan aku nak ambil peluang ni dan juga kesempatan ni, aku nak berterima kasih kepada showrunner yang buat cerita Agatha All Along ni. Lepas aku habis layan series ni kan, aku check. Rupa-rupanya showrunner untuk cerita ni, dia juga buat cerita WandaVision, dia juga buat cerita Black Widow macam tu lah. Tapi the idea is, dia buat cerita WandaVision, okay? Lepas tu dia buat pula Agatha All Along ni. Lepas tu dia apa nama ni, aku check lah sama ada Minah, dia perempuan tau. Sama ada Minah ni dia baca komik ke tak buat cerita ni, Agatha All Along ni. Sebab dalam cerita Agatha All Along ni banyak essence of komik yang diletakkan dalam series ni.
mungkin casual audience tak perasan benda tu. Tapi it's okay, tu penerimaan orang lain. Aku baca benda tu kan, rupa-rupanya dia tak baca. Lepas tu aku macam pelik, habis tu kalau dia tak baca, macam mana dia boleh tahu pasal Billy dapat kuasa dia kan? Basically Billy dapat kuasa dia bila dia jumpa dengan Scarlet Witch. Lepas tu dia dibuli oleh seorang pelajar dekat sekolah dia, sampailah kuasa dia trigger and aktif. Tapi dalam series ni dia diubah dengan Agatha tu menjadi pembuli kepada Billy, and plak, dia dapat kuasa dalam Witch's Road yang telah pun dibuat oleh dirinya sendiri. Nampak perubahan dekat situ, tapi masih lagi mematuhi dan juga mengambil essence daripada komik dibawa ke live action. That's how aku nak comic writer untuk comic book movie untuk buat tau. Aku penat cakap macam, kau kena ambil bulat-bulat. Mana boleh ambil bulat-bulat, Mat? Kau tak boleh ambil bulat-bulat. Yang komik-komik lah, yang movie-movie lah. Apa hal pula kau nak dalam komik, kau nak letak dalam movie? Dia macam gini, Mat. Dia macam gini, kau tak perlu ambil pun bulat-bulat macam dalam komik. Kau ambil essence dia, kau ubah dengan naratif kau, tapi cara macam mana pun kau ubah naratif kau, kau respect the sources material. Itu message aku. Kalau still tak faham, maksudnya kau ni level benak lah. Okay, pasal showrunner tu kan, dia tak baca komik. Dan macam mana dia boleh buat benda ni kan? Rupa-rupanya dia dapatkan guidance daripada executive producer untuk cerita ni juga juga seorang perempuan dan pembaca buku komik Marvel. That's it. Series macam gini lah, aku tak kisah. Mungkin ada orang yang tak suka, mungkin ada yang suka pandangan masing-masing, penerimaan masing-masing. Tapi series macam ginilah sepatutnya menjadi satu benchmark kepada filmmakers dan juga TV series maker kat luar sana untuk buat. Especially bila dia datang daripada comic book. This is it. Aku cakap dekat geng Geeks Frequency Amber kan, this is the idea. Kau tak perlu follow bulat-bulat, man. Macam contoh okay, aku petik masa Weekend ataupun Billy Kaplan yang dia start untuk realise, dia start untuk sedar yang mana dia buat Witch's Road ni. So bila dia tahu dia buat Witch's Road ni, dia jadi gemetar tau. Maksudnya aku telah membunuh orang dalam dunia imajinasi aku sendiri. Yes, kau bunuh orang. Kau tahu tak kenapa kau buat macam tu? Sebab kau ni pun ada dalam takdir. Yang macam, aku tak ingat statue Billy tu ada dekat Multiverse of Madness ke tak, aku tak ingat. Tapi dia ni karakter yang besar juga. Dalam komik dia karakter yang besar. Series ni juga buatkan Billy ni merupakan karakter yang besar, sama macam mak dia. Respect gila sial. Aku cannot get the idea yang macam selama ni kita dapat series-series macam Echo kan. Kalau aku perasan series street level banyak flop sebenarnya. Sepatutnya series street level yang lebih mudah untuk kita bagi satu naratif. Sebab benda ni street level lebih dekat dengan kita nak dibandingkan dengan dunia witch, cosmic entity punya story. Kau faham tak maksud aku? Kau tengok Echo, kau tengok lagi series Secret Invasion. Aku harap in the future Marvel Studios kenal lah writer macam gini. Dan in fact, aku rasa cerita ni Agatha All Along akan jadi lebih bagus tau. Kalau apa? Kalau showrunner yang in charge untuk Agatha All Along ni juga in charge untuk filem Doctor Strange Multiverse of Madness. Arahan daripada Sam Raimi tu kan. Sepatutnya itulah. Kalau kau betul nak bawa satu naratif tentang Witch, tentang bagaimana pelibatan Dark Dimension pasal magic ini ada kaitan juga dengan The Multiverse itself, kau patutnya gunakan writer yang sama, bagi satu template. Apakah Secret Wars ni sebenarnya? WandaVision, Doctor Strange Multiverse of Madness, Agatha All Along. Satu cerita yang mempunyai flow yang sama. Aku rasa lagi akan bagus lah. Ni dekat WandaVision cerita lain. Dekat Strange Multiverse of Madness cerita lain. Agatha All Along pasal sambung pula yang WandaVision tu. Tak sambung daripada Doctor Strange Multiverse of Madness. Ada jugalah sambung sedikit. Tapi aku rasa showrunner untuk Agatha All Along ni kan, kau deserve every credit yang bagus lah. Aku respect to you. Macam mana kau menulis cerita ni. By the way, finale dia bosan tu. Pasal dia dengan anak dia tu. Memanglah kita kena tonton kan. Tapi it's a boring thing lah, to be honest. Tapi ada yang best juga dalam series ni, yang mana kita dapat tahu. Aku, to be honest aku tak ingat origin Tommy macam mana. Speed.
adik kepada Billy kan. Aku tak ingat origin dia macam mana, tapi dalam series ni ditunjukkan kepada kita macam mana Billy tu dia yang in charge, sebab sebenarnya Tommy tak wujud dia dalam dunia tu. Lepas pada tu Billy ni dia berada dalam satu astral plane. Lepas Agatha pegang kepala dia tu, berada dalam astral plane, dia cuba untuk macam dia grab roh Tommy tu. Dia grab sampailah dia cari badan mana kosong, badan mana ada orang yang nak mati ni, sap disumbat dalam badan orang tu. Berlakulah reincarnation. Cantik siap. And even motivation untuk Death pun benda tu betul lah, macam mana yang kita teori dalam video yang lepas kan, yang mana mungkin Death nak bunuh Billy ni sebabkan Billy dah doing something yang wrong. Which is sekarang ni dia reincarnation tu dah jadi satu benda salah. Dia nak pula buat dekat adik dia. Lagi marah malaikat maut Death tu kan. Tapi ya, at the end of the day, Death pun dia fair juga. Dia macam katakan macam, okay, kalau kau nak buat juga macam ni, tak kira macam mana apa benda pun, salah seorang daripada korang kena mati, barulah aku caw daripada sini. And Agatha choose untuk sacrificekan diri dia and biarkan Billy hidup lah. Basically benda ni lebih daripada benda tu lah. Even Agatha all along ni, dia juga resemble satu cerita berkaitan dengan kehidupan, kematian, hargai masa kita bersama dengan keluarga yang tersayang. Macam contoh Agatha diberikan masa berapa bulan? No, 6 years kan? 6 tahun tak salah aku untuk bersama dengan anaknya Nicholas Crash sebelum Death datang dan yalah macam menjemput lah kan, dan ambil nyawa anak dia mati begitu saja. Walaupun Agatha nak lagi bersama dengan anaknya, tapi dia tak dapat teruskan benda tu. So datanglah witch lain, berlakulah The Witch's Road for many years kan. Aku masih melabelkan Agatha ni as a villain punya karakter, despite of at the end of this series dia tunjukkan yang Agatha ni nak bantu Billy pergi mencari Tommy ke, mungkin right after Tommy dia akan cari Scarlet Witch ke, kita tak tahu lagi pasal benda tu kan. But the thing is, dia ceritakan juga pasal Agatha ni, she is a good mother lah. Despite of every evil thing, benda-benda yang buruk yang dia buat, dia berapa banyak nyawa ataupun roh yang dia telah pun ambil. Dan aku rasa, aku dah tanya Amber pasal benda ni. Aku tanya macam, okay, since kita dapat finale untuk Agatha all along kan, aku macam tanya, bila Agatha dan juga Death ini, dia bermula untuk macam sama suka ataupun ada satu negotiation deal di antara mereka berdua yang, okay, aku akan bagi kau, Death cakap aku akan bagi kau kelebihan, kau akan bagi roh dekat aku. Benda tu kita tak nampak bilakah ia terjadi. Sebab kalau kita ingat balik dekat Massachusetts tu kan, zaman witch trial tu, di mana witch ini tembak Agatha, dan Agatha grab dia orang punya nyawa kan. So aku question, adakah hubungan Death dengan Agatha ni dah berlangsung right before the witch trial, ataupun selepas witch trial barulah benda tu jadi? Aku tak sure lah benda tu. Lagi what's next apa lagi yang dalam Agatha all along ni? Oh ya, aku suka juga yang diorang kekalkan Alice mati, Lilia pun mati juga. But satu benda aku kurang untuk series ni is Jennifer Kale. Jennifer Kale punya story tak ditunjukkan. Aku tak tahulah diorang simpan benda ni in the future ke kan. Jennifer Kale ni one of the character yang Amber Heard minat. Dia sepupu kepada Ghost Rider kan. So mungkin dia nak bawakan cerita Ghost Rider pula selepas ini ke, I don't know lah. Dan aku harap, ni kita bagi kepada harapan aku sebab ni pun dah panjang sangat ni, sorry. Okay, harapan aku is diorang dah keluarkan sebenarnya. Macam sekarang ni seolah-olah ada rumours yang mengatakan mungkin Agatha all along ni akan mendapat sequel dia ataupun season yang kedua lah. Tapi aku tak sarankan untuk dapat lah benda macam tu. Instead of doing that, mungkin kau boleh buat satu series lagi di mana Agatha bersama dengan Billy mencari Tommy lah. And then kau explore lah the dimension. Tapi kalau nak mudahnya, kalau kau nak time skip cepat sikit, kau keluarkan terus cerita Young Avengers. Keluarkan terus Young Avengers. Di mana mungkin sekarang ni, contoh kita ingat balik di mana Kamala Khan telah pun rekrut apa nama Hailey Steinfeld tu, Kate Bishop.
Kate Bishop. Yes. Dia telah pun rekrut Kate Bishop. Maksudnya dalam belakang takbir sekarang ni, pembentukan Young Avengers itu sedang berlaku tau. Dan Kamala Khan yang memulakan pergerakan tu. Young Avengers boleh jadi sebuah filem di mana Billy berjumpa dengan Tommy. Bila diorang berjumpa bergabung, Agatha ada sekali, dan diorang masuk di dalam squad Young Avengers itu secara, bukan nak kata macam paksa rela lah, tapi dia kata macam coincidentally. Kau faham tak? Macam benda tu diorang terpaksa masuk sebab diorang kena face this threat, satu threat yang besar ni tanpa pengetahuan Avengers. Benda macam tu lah, aku tak tahu lah. Mungkin ada better narrative di luar sana berkaitan dengan Young Avengers. Tapi aku rasa sebab kalau nak munculkan filem Young Avengers ni sebelum habisnya Secret Wars tu kan, dah tak ada masa dah kau nak munculkan series. Tahun depan dah banyak dah cerita yang akan keluar. Even series untuk tahun depan pun banyak juga. Hujung tahun ni kita akan dapat What If. Tahun depan 2027 Secret Wars akan berlangsung. Kau nampak dekat situ? Pacing dia cepat sekarang ni. Tak dengar tahun depannya jam pack gila. Aku tak tahu lah aku boleh carry ke tak tahun depan kan, seorang-seorang pasal benda ni. Kan ada an unannounced project kan. Aku rasa this is the right time lah untuk diorang munculkan Young Avengers terus. Walaupun deep down aku tak apa suka sebenarnya Young Avengers. Serius. Aku tak suka sebab, bukan tak suka in a movie lah. In a movie dalam MCU sebab macam banyak pelakon wanita. Satu lagi Young Avengers dia tak best dalam komik. Aku tak, macam relationship between Hulkling tak ada again. Hulkling dengan Billy, benda tu turn off siap bila baca komik. Tapi tu Young Avengers lah. Ada juga momen-momen yang best dalam Young Avengers. Even yes, kau boleh buat cerita Young Avengers Children Crusade untuk wujudkan kembali Scarlet Witch. Tak perlu ambil bulat-bulat. Kau ambil je the essence of this story. Macam mana Billy, Tommy dan juga Young Avengers cari dia punya mak. That's it. Kenapa dia nak cari dia punya mak? Ni my theory dalam movie MCU nanti lah. Kenapa dia nak cari mak dia? Mungkin mak dia ni akan memainkan peranan besar dalam Secret Wars. Mungkin ada chance untuk fight dengan Dr. Doom. Who knows? There's a lot of theory. Open-ended punya teori lah senang cerita. But again, nak cakap pasal benda yang di hadapan tanpa satu base, tanpa satu foundation, tak best sangat. So itu hanyalah spekulasi kosong lah, letak tepi kan. But yeah, aku sangat suka kan Agatha all along. Dan aku harap siri-siri dalam MCU lepas ni dapat menambah baik lah apa yang jadi dekat Agatha all along ni. Contoh daripada penyusunan episod tu, sepatutnya episod 9 kau letaklah kat episod 8, dan bagi episod 8 tu menjadi satu titik yang sangat tinggi dalam graf kau. Dan juga tolonglah bagi runtime lebih sikit. Ya, runtime. At least almost 1 hour 50 to 1 jam 10 minit. Kau faham tak? Explore lebih lagi. Sebab aku tak dapat nafikan bila aku tonton Penguin kan. Bukan nak compare sangat ke apa lah. Dia macam kau fikir kan, filem series Penguin, dia luangkan masa dekat dalam 50 minit, tapi kau rasa series tu heavy tau. Sebab dia padat dengan info. Aku hoping the same thing lah dengan apa yang Disney Plus boleh offer. Lagi-lagi dekat dalam Daredevil Born Again nanti kan. Cerita yang macam gitu, even kat Netflix dia dah bagi satu benchmark yang besar. Aku harap dia orang tambah baik lah. Tapi Agatha all along ni is bagi aku one of the best project lah bagi aku. Yeah. So yeah, 9 out of 10. Apa pendapat korang semua untuk Agatha all along? Kalau korang semua suka, please leave your comment down below. Kalau tak suka pun sila komen. Kita raikan pendapat yang berbeza di antara satu sama lain, of course. Yeah, till next time. Aku tak tahu apa lagi nak borak after this. Tak apa. YouTube channel ni Phoenix Mason Correct Plot akan kekal berjalan seperti biasa. Okay, jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih kerana telah melayan video 20 sen ni. Assalamualaikum. Bye-bye.